dia macam blur-blur. Tapi follower tinggi. Buat live 1000 campak depan meja, bam. Dia orang ni tak ada ilmu. Kau risau dengan income tax? Tetapi adakah boleh menjaga income dengan gelak-gelak tersebut? Aku dulu memang tak suka belajar. So dia cakap, ubat kuat pun rambut tibai. Adakah influencer akan kekal popular selama-lamanya? Okey, Assalamualaikum semua. Bertemu semula dalam segmen Apa-Apa Saja Harian Metro. Hari ini tuan-tuan, saya bawa dua tetamu yang saya kira ramai yang mungkin kenal lah. Dan tambah-tambah kalau golongan youngster ni kan, for sure kenal punya. Dengan karakter mereka yang melucukan, malah banyak konten-konten yang memberi manfaat juga pada ramai orang. Tapi sebenarnya topik hari ini, saya kira mungkin ramai orang nak dengar. Sebab tengah duk viral sekarang ni tentang influencer yang claim boleh buat duit kaya raya tanpa perlu apa sebarang, tanpa perlu ambil SPM, tanpa perlu ada degree sebagainya, tak payah belajar kerana influencer ni boleh buat duit, boleh jadi mewah sebagainya. Dan saya rasa ini isu yang telah pun lama dibangkitkan sebenarnya. Ramai orang telah pun berbicara benda yang sama bila melihat ada influencer yang berjaya, ada kereta mewah, ada kehidupan yang sangat-sangat selesa. Tapi ada sebilangan kecil lagi yang mengatakan bahawa ini pendapat yang tidak tepat kerana menolak pendidikan, menolak SPM, menolak degree sebagainya hanya semata kerana melihat kehidupan mewah influencer sebagai satu benda yang jaminan kepada mereka untuk berjaya. So hari ini saya bawa seorang ataupun dua orang daripada satu grup yang berjaya, hidup selesa, tapi mungkin mereka ada pendapat mereka yang berbeza atau mungkin sama dengan lain-lain influencer tentang kehidupan mewah influencer tanpa perlu bergantung dengan sebarang qualification. Jom kita bersama dengan hari ini CEO Batu ataupun CEO X Gangs, Busy, Fik Busy dan juga Batu. Nama penuh ni saya pun tak ingat. Dia lebih suka panggil dia Batu je. Batu ataupun Black bang, tak ada masalah. Oh Black, Black pun boleh, Batu pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Busy ataupun Fik, mana tu? Nak mana-mana boleh. Fik boleh, Busy boleh. Depa ni dulu memang saya kenal CEO Batu ni sebagai Lone Ranger, jiran show. Jiran dekat kampung. Betul, jiran belakang rumah saja. Dan dulu bergerak secara solo. Ya betul. Tapi sekarang di bawah brand CEO X Gangs. Ya. Oh, lain macam nama apa ni. Okey, boleh dulu Batu. Sebenarnya Batu bergerak secara solo sebelum ini sebagai content creator dalam skop apa? Bidang apa? Oh, saya sebenarnya tukang rumah. Oh, dulu tukang rumah. Saya tukang rumah. Saya masih lagi tukang rumah. Saya buat rumah, renovate apa semua tu. Saya sebenarnya asalnya buat tu PKP. Saya buat gym simen. Ya. Viral time tu. Viral. Yes. Cerita dia asalnya saya yang nama CEO Batu tu adalah daripada gym saya sendiri. Saya nak letak gym CEO simen, tak kena. So saya letak CEO Batu. Okay. Kena sikit sebab luar negara kita ada The Rock. Why not kat Malaysia kita ada Batu kan? Batu. Jadi Melayu nampak Melayu lah bunyinya. Betul. Nampak Melayu sikit lepas tu. Nampak keras sikit lah. Nampak keras sikit. Lepas tu saya mula up konten tu dengan barang-barang DIY. Jadi barang-barang DIY, buat meja, buat kursi apa semua. So ke depan mula ubah-ubah. Tapi still buat. Kadang-kadang tu kalau boring itu buatlah juga. Masuk lagi konten DIY, renovate. Okey. Fik? Okey, dulu saya ni kalau di latar belakang lah. Saya dulu seorang anggota tentera. Oh, dulu askar? Dulu. Oh, ya askar ni. Dulu, tak nampak orang askar pun. Dah. Kata askar kena buh logo askar kan? Okey. Okey, itu dululah. Dan saya habis berkhidmat pada tahun 2019. Okey, lepas 2019 tu saya akhirnya aktif dalam bidang videographer untuk buat drama, buat editing apa semualah. Kira bergerak, serius lah. Lepas tu kan kita dilanda dengan COVID 2020. Semuanya orang kata apa, tutup kedai. Tak boleh buat dah apa dah. Jadi dengan situ saya buatkan apa kemahiran saya tu dalam on media sosial. Itu saya buat. First saya mula buat cara-cara macam mana nak mengemas rumah. Itu konten macam tu. Tunjukkan cara nak kemas rumah, cara-cara nak mop lantai, nak basuh baju, tips-tips harian rumah sebab kita duduk kat rumah. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Jadi dengan cara macam tu boleh bagi manfaat dan tunjuk petua teknik-teknik nak
bersihkan rumah ke anything else macam-macam lah. Selepas tu kan kita ada buka, kerajaan dah buka, maksudnya kebebasan sikit. PKP dilonggarkan. Dilonggarkan, kita boleh pergi mana saja. Dari situ saya jumpa si Batu ni. Why not kita make a team untuk buat satu konten yang bermanfaat dan lebih education untuk orang, semua orang boleh tengok. Seronok lah konten ni, walaupun nampak macam konten yang kami buat kadang tu ia merapu, tapi ada isi tersurat dalam setiap konten kami buat tu. Ya. Okey, kalau perasan tadi Batu sebut pasal PKP, Fik pun sebut pasal PKP. Seumpama macam menunjukkan bahawa ramai konten kreator yang tengah segar mekar sekarang ni bermula daripada zaman PKP. Betul ya? Betul. Kan? Ramai yang nama mereka naik ketika PKP. Ya, sebab time tu mungkin duduk rumah kot. Betul. Sebab satu duduk rumah, lepas tu satu lagi hiburan. Tak ada hiburan. Boring duduk rumah. Ya, duduk main Facebook, main TikTok, ya, betul. YouTube. Dan akses paling mudah adalah kita punya phone lah. Ya. Akses paling mudah adalah phone. TV nak kena pergi depan, nak kena bancuh kopi dulu, buka makanan, buka TV. Handphone kita baring pun kita boleh buka. Kita duduk pun boleh buka. Mic apa sikit? Baik sikit mic. Bagi dia selesa sikit. Okey. Ya. Okay. So maksudnya kita boleh katakan bahawa majoriti influencer sekarang ni naik, majoritinya naik pada zaman PKP. Betul. Ramai saya rasa mungkin antaranya Ryan Bakery juga muncul zaman PKP. Ya, betul. Ramai Puspa Gomen lebih awal. Puspa Gomen tahun 2017 dah start dah. Tapi antara nama-nama yang kita lihat muncul segar PKP ni Zarul, Ryan Bakery, Black, apa nama, ramai lagi lah. Malah saya rasa pun Khairul Amin pun dia meletup time PKP juga kan, Boss James kan. Azrul Effendi. Tak kena. Okey, baik. Tapi sekarang ni yang menjadi persoalan, okeylah, kita faham ramai influencer yang buat duit. Betul tak? Betul. Batu rasanya kalau bukan jadi influencer, saya rasa mungkin bukanlah mewah lah, tak seselesa sekarang kot. Macam mana? Kalau sebelum ni, masa zaman Batu buat batu tu, banding dengan sekarang ni, your life macam mana? Boleh lah kata cukup-cukup makan orang kata kan. Cukup-cukup makan. Sebab saya still takut kau risau dengan income tax. Okay. Alright. Boleh lah. Boleh maksudnya lebih selesa. Okey lah orang kata, sebab saya pun masih bekerja sebagai tukar rumah. Jadi kerja lama tu kita tak tinggal lagi. Kita still rasa kerja lama kita. Benda-benda ni just buat kita punya sampingan saja seronok-seronok. Tapi adakah benar ramai influencer yang hidup selesa dengan menghasilkan konten? Sebenarnya kita kena ambil subjek influencer dan juga kerjaya. Ada dua benda beza. Influencer ni ialah orang nampak dia dapat mempengaruhi orang. Kita pun tak influence dapat mempengaruhi orang. Tapi adakah influence dia tu dapat masuk pada kerjaya? Ada setengah influencer dia tak pandai nak imbangkan benda ni. Kadang dia influence tapi tak pandai macam mana nak imbangkan kepada kerjaya dia. Ada setengah orang dia pandai. Bila dia gabung dua-dua tu, insyaAllah dia akan berjaya. Setengah orang saya jumpa influencer, saya tanya, follower kadang ada yang juta. Memang juta, ratus ribu dan juta tu memang banyak. Bila saya tanya, hang ni nak buat apa sebenarnya? Apa guna influencer hang ni? Hang punya media sosial sampai follower tinggi-tinggi, apa hang buat? Tak tahulah nak buat apa. Sampai setengah give up, nak jual akaun. Sampai tahap nak jual akaun sebab dia tak tahu dah. Pasal tu perbezaannya, ada influencer yang berilmu dan yang tidak berilmu. Itu yang penting sebenarnya. Yang zaman sekarang ni. Jadi membawa pada topik hari ni, berilmu dan tak berilmu. Sebenarnya kalau untuk makluman tuan-tuan, pada zaman sebelum kemunculan nama influencer ni lah. Nama influencer ni walaupun dia sebenarnya dah lama, tapi dia popular pada era sekarang bila mana Facebook, TikTok ni semakin meriah. Dulu kita ada MIRC, tak meriah sangat lah. Yahoo Messenger semua tu kan, sekadar chatting box, chatting channel, e-kawan sebagainya. Friendster, MySpace. Time tu influencer dia tak muncul. Betul. TikTok ni, TikTok, Facebook, YouTube ni menyebabkan munculnya satu title influencer. Okey, baik. Kita faham yang influencer ni muncul pada era ini. Dan tadi bila Fik sebut pasal ilmu dan juga tak berilmu. Dulu pada zaman ketika tak muncul istilah influencer, kita lihat beberapa artis popular. Dulu influencer ialah artis lah. Depa ni yang memang terkenal. Allahyarham Sudirman, Norman K. Aryu antaranya, yang memang antara yang popular pada era kita.
Depa ni bukan content creator, artis. Okey. Tapi depa tu berilmu, Fik. Allahyarham Sudirman seorang lawyer. Ya. Datuk Nur Hakim KRU, ada degree, ada PhD sebagainya. Yes. So ramai lagi artis-artis yang sukses dalam career dan juga dalam pendidikan. Tapi sekarang ni Fik, muncul satu isu bila kata dia lihat influencer boleh buat duit ni, tak perlu pendidikan. No SPM. Ini yang sekarang tengah viral ni. No SPM. Tak payah ambil SPM lah. Kita boleh buat duit dengan jadi influencer. Macam mana your opinion? Okay. Saya pernah pergi satu sekolah. Saya buat talk lah kan. Kami tanya, siapa kat sini jadi famous? Memang ramai. Semua nak. Boleh kata Ramai, memang betul. ramai. Dia tengok batu kan. Penat lah. Okay. Dan saya tanya lagi, korang nak sama belajar ke tak? Hampa nak sama belajar ke tak? Majoriti angkat tangan pasal nak jadi famous. Mana mereka tak mau sama belajar. Tak mau sama belajar pasal Majoriti. Malah ada report mengatakan 70% Yes, daripada betul. pelajar memilih untuk tak mau sambung belajar. Okay, Ya. Dan ada juga yang tak mau ambil SPM. tak mau ambil SPM. Ya, betul. Terpaksa ambil SPM. Ya, Okey, betul. okey. okay. Sebenarnya mereka tak nampak kehidupan sebenar influencer ni macam mana. Mereka cuma nampak keseronokan. Sebab yalah kat media sosial kami up video pun semua tentang keseronokan. Betul. Tak ada pun yang kami letak kami ni kesusahan. Betul. Tak ada up pasal bergaduh kan. Share idea, skrip apa semua. Cuma dia orang nampak macam mana kehidupan kami ni di media sosial. Mereka tak nampak kehidupan kami di dunia sebenar. Ya. Itu yang dia orang nak, seronoknya, ada kereta mewah, ada rumah besar, boleh beli macam-macam. Tapi mereka tak tahu. Itu kadang-kadang itu sekadar konten semata-mata. Betul. Mereka cuma nampak dia orang ni kaya. Oh ini ada rumah. Ini boleh beli ni, beli pergi melancong ke mana saja. Tapi di dunia sebenar kami bukan macam tu yang hampa nampak dekat dalam media sosial. Batu macam mana rasa? Tak perlu ambil SPM. Batu ambil SPM tak? Saya ambil SPM. Saya ambil. Okay, alright. Saya cerita dia. Saya seorang yang tak suka belajar. Jujur saya cakap. Tapi kenapa saya belajar? Sebab saya disuruh belajar dan benda tu adalah wajib. Dan dalam Islam pun memang betul lah kita wajib ambil kita wajib tuntut ilmu. Yes. Suka tak suka kena belajar juga. Betul. Nah, mau tak mau kena belajar. Sama macam raja. Kita suka ke tak suka ke kena raja sebab kita perlukan duit. Betul tak bang? Ya. Sama dengan belajar. Belajar ke suka ke tak suka ke kena belajar juga. Sama macam SPM. SPM kadang kita tanya orang, ada yang tak suka, ada yang suka. Ada yang saya tak suka lah belajar apa semua, tapi tetap kena buat juga sebab benda tu hang kena belajar, hang kena ambil SPM tu supaya hang boleh teruskan hang punya apa? Career. Ya, betul. Pendidikan. Ya, Yes. betul. Okey, tapi tadi bila Fik sebut pasal ilmu dan juga tak berilmu, influencer yang berilmu tak berilmu. Ada beza tak Fik bila lihat influencer yang muncul tanpa ilmu ni, yang memang sekadar buat konten, short sendiri, tanpa ilmu, tanpa IQ yang tinggi, dengan influencer yang memang IQ dia tinggi, pemikiran dia berpendidikan, ada beza tak Fik? Memang banyak beza. Ya. Kita dapat dengan cara cakap pun kita dapat tahu dah. Dia ni berilmu tak berilmu. Contohnya, kalau influencer yang berilmu bila kita tanya dia tu kan, dia susunan ayat dia tu sedap dengar, cara penyampaian dia, dan apa ditanya tu dia boleh jawab dengan mudah, dan apa yang ada di fikiran dia, apa yang dia belajar. Kalau yang tak berilmu ni, contoh saya pernah meeting dengan influencer lain, saya dapat tahu dia ni ada ilmu tak ada ilmu. Saya dapat tahu. Sebab kita tanya ni, dia jadi dia macam blur-blur. Tapi follower tinggi. Bila kita tanya mendalam tentang apa perlu dibuat lepas ni, apa perlu dibuat, susunan plot kan, macam kita nak buat ni kan. Dia macam tak tahu. Dia just mengikut orang saja. Tapi dia memang orang kata pengaruh dia kuat lah. Yalah. Tapi dalam meeting, kita tanya, contohnya ada pengarah, seorang ni ada pengarah, dia macam ni, dia tanya, dia orang tak tahu. Jadi dia just ikut saja. Itu beza dia apabila dia di dalam bidang bisnes. Bila dia tak tahu apa-apa tentang ilmu satu benda tu, senang ditipu. Itu cerita dia. Dia orang ni akan dapat kerugian yang amat banyak. Ya. Sebab dia orang tak tahu apa, senang ditipu. Tak ada ilmu bisnes, tak ada ilmu pengurusan. Yes. Mungkin itu juga sebab kenapa Batu bergabung dalam COX Gang. Ya, betul. Saya difahamkan dulu masa kita pernah sama-sama tepi lah. Batu pernah kata yang Batu ada kelemahan dalam bab mengurus, dalam bab dealing. Ya, betul. Jadi bila bergabung ni, ada sebahagian orang Batu hebat dalam bab ini. Ya, ini hebat dalam bab ni. So menunjukkan bahawa ada ilmu-ilmu penting yang perlu diserapkan. Betul. Sebab
kita tak boleh nak pandai semua. Yes. Dan jujur kita tak boleh, saya macam saya tak pandai semua. Ada benda yang ada kelemahan saya, ada juga kelebihan saya. Macam Busy ada juga kelemahan dia, ada juga kelebihan dia. Jadi why not kita bergabung? Jadi kita boleh share experience tu, kita kongsi ilmu. Yes. Ha. Nampak tak tuan-tuan? Batu dan juga Fik always mengulangi pasal ilmu. Maksudnya sampai ke tahap nak buat konten pun, dia orang memerlukan gabungan ilmu itu untuk menambah baik dia punya hasil konten tu. Baik. Tapi tadi Fik sebut pasal melihat kemewahan pada influencer. Ini satu motivasi yang tanpa sedar sebenarnya membunuh minat pelajar. Okey. Sebab majoriti dia orang tengok scan nama, buat konten, tayang kereta, tayang duit mewah, bagi duit dalam live dan sebagainya. Kaya influencer ni kan. Buat live 1,000 campak depan meja bam. Buat live hadiah kereta mewah, hadiah itu, hadiah motor sebagainya kan. Menyebabkan orang rasa macam, syoknya influencer ni. So adakah attitude begini yang ditonjol oleh influencer menyebabkan dunia pelajar ni terpengaruh dengan satu sentimen, kami nak jadi macam ni. Kerana mereka tunjuk benda-benda yang mewah je tanpa educate jalan hidup mereka sendiri. Cerita dia itulah. Itu yang kita influencer ke arah negatif ataupun positif. Okey. Yang dia orang buat tu sebenarnya kebanyakan ibu bapa lah. Kita sebagai ada ibu bapa ni tak setuju. Sebab anak-anak nak ke arah tu. Anak-anak dia orang nak jadi kaya macam ni, nak jadi macam ni. Tapi dia orang ni tak ada ilmu. Saya beritahu kebanyakan orang nak jadi influencer ni, contoh saya bagi 1,000 orang, 2 orang yang akan jadi. Sebab dia orang perlukan ilmu nak jadi influence orang ni, kita kena ada ilmu juga. Betul. Bukan senang nak influence tarik ikut aku, mai follow aku. Betul. Bukan kita boleh panggil orang ikut dan follow kita. Betul. Kalau kita ni bukan sesiapa. Betul. Batu pernah terfikir ketika mula-mula buat konten, one day aku akan jadi macam ni. Aku akan ada 1.5 million follower. Pernah tak rasa macam aku akan dapat itu? Pada asalnya saya tak terfikir saya akan dapat. Tak pernah fikir? Tak pernah fikir sebab Dan saya rasa pun Ryan Bakery pun tak pernah fikir one day dia akan jadi sehebat sekarang. Betul tak? Itu saya tak pasti lah. Saya rasa majoriti influencer tak pernah pun dapat meramal yang mereka akan jadi hebat pada ketika ini. So adakah ini menunjukkan bahawa betul lah tadi Fik sebut dalam 1,000 orang mungkin 2 orang je. Jadi yang 2 orang tu mungkin dia sendiri pun tak tahu yang dia boleh jadi popular seperti sekarang. Ya, betul. So Batu rasa adakah memilih jalan aku nak jadi influencer dan aku akan jadi kaya, hebat, mewah, berjaya macam hampa-hampa semua ni, ada satu pilihan betul? Bagi saya bagus dan bagi saya agak susah sikit sebab benda ni dia perlukan proses. Yes. Dia perlukan proses dan kita nak buat contoh kita nak jadi kita nak buat sesuatu benda, buat hari ni esok takkan jadi. Ya. Tak semestinya buat hari ni esok jadi. Ya. Dia akan ambil proses. It takes a long time. Nak jadi Orang nak putih ya Oh, betul okay. betul. Alright. Kena campur abang. Now. Sebab abang kata Okay. boleh campur bahasa. Alright. Can. You can speak English. Okay, can. Ya betul. Okay. Tapi kita cakap sikit je lah. Boleh. Okay. Alright. Cerita dia ambil masa. Nak buat sesuatu benda tu dia ambil masa. Sama juga nak buat video. Kita bukan buat direct terus, betul tak Busy kan? Betul. Kena ada contoh. Nak buat video kita kena fikir dulu barang apa ataupun nak buat apa. Kena ada skrip, kena ada plot, ada susunan. Lepas cakap ni kena ada apa. Lepas cakap ni ada apa. Time kita cakap ni contoh saya ada buku. Tu part tu kena ada apa. Apa dia punya biro dia ataupun dia punya shot lapik lah. Bagi saya shot lapik lah bahasa kampung lah. Shot lapik dia. Shot lapik bagi saya bahasa kampung Istilah lah. baru ni dalam dunia videografi ni. Shot lapik. Saya bahasa senang saya shot lapik lah. Okay. Lapik. Contoh saya cakap benda ni apa yang akan timbul. Saya cakap benda ni apa yang akan timbul. Sebab tu susunan, plot, skrip semua kena ada. Sebab tu dia kena fikir. Lepas tu nak buat satu video tu dia bukan ambil masa seminit dua, settle dah video, tak. Ya. Satu nak buat skrip, dia akan ambil masa berjam-jam nak buat. Betul. Itu satu. Kita nak fikir. Nak fikir kena ambil masa. Nak buat skrip, lepas tu nak buat video. Dah berapa jam dah. Dan semua skill ini memerlukan ilmu pendidikan. Ya betul. Perlukan ilmu bang. Kalau kata influencer yang tak belajar, tak reti menulis mengira pun tak bagus juga. Betul. Kan, tak reti membuat analisa Ya betul. pun tak betul juga kan. Sebab kami
bila contohlah kami bila dapat untuk buat video satu tempat, kami akan pergi tempat tu dan mengkaji dulu apa kriteria tempat-tempat tu, apa yang akan berlaku. Jadi kami kaji, kami bincang. Kena ada background sejarah, geografi. Kena ada. Kan? Lepas tu confirm kena bersembang dengan klien. Kena ada bersembang background dari segi PR. Yes. Ya, betul. Kan? Kena ada semua semua. tu ilmu tu. Yang Ya, bukan betul, main betul, secara betul. spontan. Yang bukan main beranak-beranak tu main kot. Okey. Tadi saya punya point ni lah. Bermaksud Batu, semua influencer yang ada dalam dunia influence sekarang ni bukan muncul dengan tiba-tiba. Ya, betul. Dan depa tu ada proses. Ya, betul. Dan depa pun tak tahu yang depa akan jadi macam sekarang. Ya, betul. Okey. Adakah ya Batu rasa memilih jalan sebagai seorang influencer, aku nak jadi seorang influencer tanpa perlukan sebarang pendidikan. Lantak pi aku boleh hidup mewah macam mereka yang lain. Adakah influencer akan kekal popular selama-lamanya? Susah bang. Susah. Bagi saya memang susah bang. Sebab satu, memang kita akan naik. Kita akan naik. Tapi pada satu tahap kita akan jatuh. Kita akan jatuh dan kita kena fikir solusi dia. Macam mana aku nak maintain lah. Tu perlukan pemikiran pula. Kena ilmu pula. Macam mana aku nak maintainkan konten aku supaya aku kekal relevan. Contohlah kan. Dah viral lah. Orang pakat suka lah. Tapi akan ada satu tahap, ada time kita akan kurang relevan. Dan kurang relevan sebab persaingan banyak bang. Betul. Dalam tak kisah TikTok, FB, IG, YouTube kan, influencer ataupun content creator, pembikin konten, pempengaruh, nama-nama baru ni banyak timbul. Banyak keluar setiap tahun. Bukan setiap tahun bang. Tahun ni saja dah baru bulan 1 bang. Yes. Tahun ni berapa hari ya? 25 hari. Baru 25 hari dah berapa banyak dah influencer ataupun content creator yang muncul untuk tahun ni saja. Yang viral. Tu nama-nama baru bang. Jadi yang nama-nama lama ni akan tenggelam. Yes. Ya, macam tu. So, Dan bila tenggelam, income pun tenggelam lah. Ya, dia kena fikir balik. Dia kena fikir balik macam mana kalau tenggelam, macam mana kita nak penaik ataupun kita nak kekalkan relevan untuk maintainkan untuk tempoh yang lama. Yes. Untuk sustain. Ya. Betul tak Bizi? Dia nak naik ni senang lah. Banyak benda pun semua nak naik ni senang. Nak sustainable tu paling susah. Sebab apa? Macam Batu kata tadi, tiap-tiap hari akan muncul influencer baru dan content creator baru. Hari-hari akan ada benda ni. Tapi macam mana kita nak kekalkan benda tu, perlukan ilmu. Dia bukan kosong. Kalau contoh, aku dah jatuh ni, macam mana aku nak buat? Dia perlu mencari ilmu, macam mana nak naikkan dia balik. Macam kami ni, kami akan mengkaji setiap hari. Apa isu semasa, apa benda yang perlu dibuat, benda pembaharuan. Macam Batu dulu kalau perasan, konten Batu ialah dulu colok-colok orang, tangkap-tangkap orang. Itu sahaja. Dia lempang saya sekali dulu. Itu sahaja. Waktu tu memang lama dia tengah top. Yes. Tapi benda macam tu sampai bila tak bertahan. Maksudnya tak laku kot zaman sekarang. Sebab bagi saya lawak tu, dia lawak tu takkan kekal lama. Yes. Macam contoh lawak, aku suka adik hang lah. Adik hang lawak tu dia takkan kekal lama bang. Yes. Dia sekejap je bang. Dia relevant time tu je. Ya, betul. Kalau duk berulang, duk guna orang boring. Duk guna lawak yang sama, video ni guna lawak sama. Esok tu guna lawak yang sama. Lusa mungkin dalam 2-3 video orang akan gelak-gelak kan. Yeah. Tapi kalau dah sampai banyak sangat ni video ni kan, sampai banyak guna pula lawak yang sama. Orang nak beluat balik. Pedia ke apa ni kan? Itu maksudnya akan muncul lah content creator short sendiri. Ya. Yang dia rasa dia follower ramai, dia buat content short sendiri tanpa ilmu. Tapi at the end dia hanya kekal pada tahap tu saja dan mungkin akan drop. Sebab saya pernah sebut benda ni dalam satu podcast sebelum ni. Namakan saya satu nama aja. 1-2 nama lah. Yang 6 tahun lepas, 5 tahun lepas popular, sekarang masih popular. Seorang aja. Yang 5 tahun lepas dia popular sungguh. Sekarang ni dia masih kekal popular sungguh. Masih sustain lah. Sustain popular sungguh pada seperti mana dia popular dulu. Kalau yang sustain ada lah. Yang sustain masih lagi bertahan, masih lagi boleh buat konten. Tapi orang dah mula lupa nama-nama tu. Dulu ramai nama-nama yang popular, zaman-zaman viral apa nama sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang dah semakin slow kan. Bermaksud kejatuhan tu akan berlaku. Jadi untuk kata tanpa ilmu, tanpa segulung ijazah, tanpa segulung sijil, tanpa kemahiran dalam bidang lain, hanya bergantung pada influencer, adakah boleh menjamin future?
Macam tu kata. Kalau tak ada ilmu ni, sebenarnya tak boleh masa depan. Yes. Sebab umur kita pun makin lama makin naik. Contoh sampai umur 40 takkan nak buat benda gila-gila lagi. Nak buat konten gila-gila. Sampai umur 40 kita dah ada anak. Takkan kita nak buat satu influence pada anak kita benda yang tak elok. Macam nak buat benda viral-viral. Jadi kita kena bagi satu ilmu pada orang ramai. Bila kita bagi satu konten berilmu pada orang ramai, orang akan ingat sebab bila. Benda yang baik. Contoh saya bagi Faizal. Faizal. Ahmad Fizal tu. Penang. Dia tengok The ada cara. The Patriot. Dia bagi tahu cara penyampaian dia tu. Walaupun video dia kalau tengok 2 minit. Tapi habis kita tengok. Lebih pada. Lebih pada. Yes. Tapi kita tengok, uish, ni satu ilmu baru. Kita kena tengok video dia. Betul. Yes. Benda berilmu. Contohnya, siapa lagi yang orang yang ada ilmu jadi influencer? Contohnya, Lawyer Gandhi. Macam mana dia buat? Dia gunakan apa kemahiran ada, kepakaran dia ada untuk bagi influence dan juga manfaat pada orang lain. Ramai lagi sebenarnya yang influencer macam ni kita nak sebenarnya, bukannya itulah namanya influencer. Ya, betul. Memberi pengaruh. Ya. Batu setuju tak? Mungkin pada awal-awal kemunculan Facebook, TikTok, konten-konten gedik-gedik ni memang viral lah. Tapi sekarang kalau saya perasan, konten-konten ilmiah yang menjadi trending, yang ada ilmu dalam tu. Kalau dulu mungkin orang rasa macam, orang kata TikTok, Facebook ni bukan tempat orang nak layan, dengar ceramah sangat, dengar talk sangat, dengar sejak perkongsian sangat. Tapi sekarang saya nampak itu yang tengah viral kan. Ya, betul. Ataupun kalau dalam TikTok dia panggil sebagai TikTok guru dia panggil. Ya, betul. Dia menyampaikan ilmu. Ya, kan? betul. So dengan nak menyampaikan ilmu tu tanpa ilmu macam mana? Ya, macam mana? Betul. Nak cakap pasal ilmu tapi sendiri tanpa ilmu. Ya, betul. Kita nak cakap pasal sesuatu benda, kita kena tahu benda tu apa dia. Yes. Contoh, kita nak cakap pasal cawan. Cawan ni cawan apa? Kita kena tahu apa semua, kita nak kena explain apa semua. Kita nak cakap sesuatu benda tu, kita kena belajar dulu apa dia benda tu. Yes. Tadi Fik sebut nama-nama macam tadi, Faisal. Dia memang nampak macam dia study betul kan. Apa nama, malah bos James sendiri pun, walaupun dia buat lawak-lawak pun, tapi dia study detail pasal segala detail kenderaan. Ya, betul. Bukan main-main sebut dia. Ya, Dia sebut lagi berapa horsepower semua bagai semua, dia study kau-kau. Betul. Kalau dia sekadar cerita aja bawa shock, orang tak mau layan. Orang hebat tu. Kan, apa nama, Khairul Aming sendiri pernah share dalam pernah berucap ketika dia menang award. Dia suruh belajar. Betul. Khairul Aming. So orang sekarang hebat. kan dia dah jadi millionaire. Ya, betul. Kan? Batu, apa yang Batu lihat yang boleh mengembalikan semula ataupun yang boleh bagi Batu sustain dalam bidang content creating ni selepas ini? Bagi saya, salah satunya ilmu lah. Macam abang kata, macam topik yang kita cakap ni, ilmu lah. Lepas tu, macam saya ni seorang yang bergerak dengan tim. Jadi bila saya bergerak dengan tim, bila saya blank, saya akan bincang dengan tim saya, busy. Macam mana kita nak berjalan lagi ya? Macam mana kita nak sustain lagi ya? Kan? Contoh lah kan. Macam saya sendiri, kalau saya seorang saja, saya akan blank bang. Macam awal-awal saya bergerak dulu. Saya nak buat konten, kalau awal-awal buat TikTok, mungkin lah setiap hari, sehari 3 kali posting. 3 konten? Rajin sehari 3 kali posting. Sehari 5 kali posting. Dan semua posting tu semua meletup. Tak perlu fikir banyak. Just buat gelak-gelak ataupun lompat, flip ke ataupun tumbuk orang ke, video tu meletup. Lepas tu bila lama kelamaan benda tu kita dah buat kan. Lepas tu kita kena fikir balik. Sebab saya kalau saya seorang, saya akan jadi buntu. Saya akan jadi Allah nak kena fikir apa pula ni kan. Jadi jam lah. Sebab tu bincang dengan Busy, why not kita buat team. So bila kita bincang, dia akan jadi satu konten. 2 kepala jadi satu konten. Ataupun 2 kepala 2 konten. Jadi ilmu tu kita share. Satu lagi macam kita, betul. macam geng kami apa semua, kita ada kawan-kawan content creator juga, ada influencer juga. Kami selalunya akan meeting. Selalu bukan meeting lah. Jom ngopi. Mengetik mana-mana tempat, kita duduk ramai-ramai, kami bersembang. Apa yang jadi sebenarnya kita nak buat ni? Apa kita nak buat? Sebab kita ni sebenarnya dalam content creator ni ada circle dia. Betul. Bila kita duduk ramai-ramai dalam 10 orang tu, kawan ni akan bagi idea dia. Betul. Ada setengah-setengah
yang ni dia select. Contoh saya direct tu Sungai pun dia select. Dia ni influencer ni dia kira dia geng-geng dia. Dia tak campur orang lain lah. Tak campur orang lain lah. Dia jenis senang cerita belagak lah. Ni saya direct tu bukan apa. Ada di antara influencer dia belagak. Dia tak mau bercampur dengan orang ramai. Yeah. Agak dia ada follower dah juta-juta. Aku seorang dia jalan. One time pernah jadi. In the end, apa lepak mana WhatsApp kita? Ada. Itu ketika dia rebah lah. Itu rebah. Kebanyakannya memang macam tu. Yelah. Dia tak nak berkawan dengan orang. Dia belagak, dia kata, aku seorang orang boleh jalan. Yes. Dia berbeza. Kita umpama player bola sepak. Kalau saya bagi contoh Ronaldo. Kalau dalam satu tim tu, dia seorang yang power. Goalkeeper tak power, defend tak power, lagi wing tak power. Dia seorang striker power. Dia memang boleh menjadikan gol. Tapi tanpa tim support system, dia takkan boleh menang tim dia. Sebab kita kira bukan seorang menang, tapi keseluruhan tim yang menang. Dia takkan menang kalau ada seorang yang power. Begitu juga macam kita semua ni. Kalau kita semua ni ada idea masing-masing, kita dapat bantu sama lain. Betul. Semua nama kita akan naik. Betul. Ini tuan-tuan menunjukkan bahawa kalau kita dengar perkongsian daripada Fik dengan Batu ni, seumpama macam sebenarnya nampak macam susah tau. Sebenarnya content creator ni bukan satu bidang yang hampa dapat 1 juta, 3 juta follower, hampa akan sustain selama-lamanya. Betul tak? Sebab ada saya perasan yang 2 juta follower pun sekarang dah sendu dah. Ada yang 3 juta follower dah sendu dah. Kalau kata dia tak bijak untuk memikirkan future ataupun konten yang berkualiti. So maksudnya ini bukan satu signal yang mudah untuk diterjemahkan. Okey, hampa nak kaya, nak mewah, jadi influencer. Sedangkan apa yang Fix share tadi ni, susah ni nak kena plan, nak kena fikir konten macam mana. Ya, betul. Konten ni bahaya tak bahaya, ada impact tak ada impact. Lepas tu how to gain the income from that content. Bukan senang kan? Dia nak gain income ni, saya terang sini. Nak gain income ni, apa-apa pun kita perlu mula juga. Starting dia. Bukannya hari ni kita buat konten, esok on call. Aku nak paid review hang. Tak. Orang nak tengok kita punya kita punya result dulu sebelum ni. Baru kita jadi influencer tu yang berjaya. Bukan kata itulah kata ramai budak-budak kata nak jadi influencer, nak jadi terkenal. Tetapi apa konten yang buat untuk apa terkenal? Bila kita tanya balik, anak buat konten apa? Tak tahu bang. Semua pun tak tahu. Gelek-gelek. Gelek-gelek. Takkan nak buat jedak-jeduk. Takkan nak buat jedak-jeduk gelek-gelek nak buat gelek-gelek untuk jadi famous. Memang boleh. Tetapi adakah boleh menjadi income dengan gelek-gelek tersebut? Betul. Dan trend tu dia takkan kekal lama bang. Trend jedak-jeduk. Memang tengok syok lah tengok. Saya pun suka kadang-kadang. Tapi benda tu dia sekadar trend. Time tu. Ya, betul. Lama kelamaan dia akan kurang. Jedak-jeduk pun lah saya tengok dekat reel ataupun reel FB, IG ataupun TikTok. Banyak dah kurang bang jedak-jeduk. Jedak-jeduk. Kalau sebelum datang ni apa? Jedak-jeduk? Datang apa tu? Mana? Jedak-jeduk. Datang apa tu? Dia macam ni muzik, lepas tu dia ada bouncing muka kita tam. Saya pun tak tahu. Dah lama kot. Dah orang tak relevant dah tu. Okey, sama. Ya, lebih kurang gitu lah. Sebab benda tu dia trend. Sama macam menari ataupun apa macam trend-trend duk ada kat TikTok lah. Benda tu sekadar trend saja. Kita ikut, dia meletup. Tapi bila dah lama, habis Macam dia nama pun trending. Trending macam tengok trending kan. Saya tengok view sampai 3 juta. Bila tengok profile dia, follower baru 1,000. Sebab normal. Just itu sahaja yang boleh naik. Dia anggap aku dah famous. No, belum lagi. Cuma satu video saja yang viral. Orang kata dah FYP dah tinggi view, tetapi bukan keseluruhan video. Video ni ratus je. Dan lagi satu kan, Batu dan Fik kan. Setuju tak yang sebenarnya mereka ni yang nak jadi influencer sangat kerana nampak kemewahan yang ditonjolkan oleh influencer sendiri juga. Mereka sendiri pun tak faham sebenarnya macam mana influencer dapat income. Sebab okeylah, mungkin mereka nampak dengan popular confirm dapat income. Sedangkan mungkin mereka tak tahu kot bila YouTube macam mana cara dia dapat duit. TikTok cara lain. Facebook cara lain. Semua platform ada different. Betul. Tu perlukan ilmu kan. Different channel ataupun different treatment untuk dapatkan income. Sebab YouTube mungkin ada YouTuber yang mewah kerana memang dia punya view memang tinggi-tinggi.
Tapi di TikTok view 8 juta pun tak ada duit. Betul? Betul. Ramai yang fikir, ramai yang tak faham dari segi benda tu. Yang tak study, yang tak mendalami ilmu pasal Betul. algoritma, pasal engagement, pasal monetization. Monetize. Mereka tak faham. Mereka nampak, dia ni nampak hebat lah. Kaya raya dengan hanya buat video-video YouTube. Tapi mungkin dia dapat monetize. Tapi di TikTok, kalau dia dapat 8 juta view hari-hari pun tak dapat no income. Mereka mungkin tak faham benda ni. Okey, dia orang ni sebenarnya dia tak faham. Kita kata kena ada ilmu tentang media sosial tersebut pula. Yes. Ilmu lagi. Betul kata ilmu ni penting. Setengah orang, dia ni sampai view berpuluh juta, juta-juta. Kadang-kadang naik untuk FI. Dia tanya hang buat apa? Aku buat video macam ni tapi dia tak tahu macam mana nak gain income melalui video tersebut. Tapi dengan cara lain. Bukan cara menari-nari, bukan. Masa tu dia kata ilmu editing pun ada, ilmu cara nak ambil video pun ada supaya dapat menarik review. Orang nak review ni orang bayar kita. Tapi review tu pula kita tengok pula review jenis macam mana. Jangan pakai santap, semua ambil. Yes. Sampai orang kata, sorry cakap, ubat kuat pun bertibai. Right. Ada. Jangan. Kadang-kadang benda-benda yang tak perlu hampa review apa ambil. Jadi kat situ jadi bad pula kat hampa. Ada pula. Kadang dia dah jadi influence, pergi ambil benda-benda yang tu. Jadi aku kata, review datang apa ni? Jadi kat situ tak relate dengan apa yang dia buat. Tapi Batu masa Batu seorang diri, Yep. Saya ingat lagi Batu pernah main jumpa saya. Time tu Batu punya follower 400,000 lebih. Nah, Dia main rumah saya. Saya ingat lagi. Time tu 400,000 lebih. main urut dengan abang. Dia main. Dia main wood. Saya wood dia. Lain macam tu. Betul. Tapi masalahnya saya wood dia lepang saya. Okay. Time tu seingat saya lah, Batu punya rate untuk buat review dalam ratus-ratus je. Ratus-ratus je. Dan sekarang saya percaya rate Batu dan juga ataupun CX Gangs ni bukan ratus-ratus dah. Ribu-ribu. Malah ada influencer yang rate dia puluhan ribu. Batu setuju tak yang sebenarnya Batu sekarang mampu untuk letak satu rate yang tinggi kerana CX Gang sendiri ada satu sistem ataupun satu management, satu pengurusan yang betul. Macam mana? Berbanding dengan Batu masa Batu Lone Ranger dulu. Bagi saya berbaloi sebab kita nak buat benda tu perlukan pengalaman bang. Sebab nak naik daripada awal sampai ke Serang ambil masa bang. Nak kena hadap tu apa semua. Jadi dengan harga tu bagi saya baguslah. Balik. Dan maksud saya team hampa ni, CX Gang ni sekarang boleh demanding price kerana hampa ada sistem dan juga ada ilmu tu. Yes. Kalau kata seorang-seorang dulu Batu mungkin tak mampu kot nak charge sampai ribu-ribu. Saya ingat lagi Batu main dulu Batu kata satu video 400, 500 kan ada dulu kan. So apa kenapa sampai sekarang boleh demanding the price? Sebab kami buat video bukan buat video saja. Kami beri pengalaman kami kepada owner tersebut. Contohnya, maksudnya hampa akan mengajak sekali consult mereka cara-cara buat video yang betul. Dan kami pengalaman kami banyak. Contohnya kami pergi ke orang tu, ke founder ni contohnya, kami akan buat video dan kami akan buat kelas pula untuk founder tersebut cara-cara buat video macam kami. Sebab macam kami ni review sekali saja video. Tapi nak sustainable untuk owner tu atau produk tersebut sustain ialah dengan video dia orang sendiri. Jadi kami akan ajak satu persatu daripada teknik ambil video, editing, muzik apa nak letak, teknik apa nak buat. Kami akan ajak A sampai Z. Jadi kat situ kami betul. Bagi video saja tapi kami bagi ilmu yang kami ada kepada mereka. Betul. Itu yang kami buat. Okey, tuan-tuan. Panjang lebar perbincangan kita ni. Kesimpulan dia nampak macam kod mana sekalipun dia pusing mic, ilmu, management, IQ yang tinggi, kemahiran yang tinggi, idea yang tinggi. Malah kita faham sekarang ni antara yang tengah naik, memang tengah naik betul-betul peak, Khairul Aming. Ilmu dia tinggi, IQ dia tinggi. Cara cakap, cara present, cara dia explain kan. Seorang lagi contoh dia, Irfan Khairi. Ya, betul. Jutawan online antara yang terawal. Sampai sekarang masih lagi kaya-kaya. Betul. Dengan ilmu dia ada, dengan konten dia. Kan. Okey, mungkin last word Fik kepada influencer dulu.
Influencer dulu. Apa yang patut ia buat untuk educate orang? Nama apa influencer ni, tuan-tuan? Bila sebut nama influencer bermaksud pempengaruh. Patutnya dia kena bagi pengaruh yang betul kepada masyarakat, bukan dengan cara dengan mengeluarkan statement, tak perlu ambil SPM, tak perlu belajar, fokus kepada buat konten, boleh buat duit. Apa yang nasihat Afiq kepada influencer untuk mereka menjadi muka depan yang influence orang dengan betul? Okey, kepada pempengaruh di luar sana lah, orang kata influencer ataupun lebih senang pada orang terkenal lah di media sosial ni. Kita ni sebagai influencer, kita perlu memberi pengaruh yang baik kepada orang ramai. Kita menjadi contoh. Kita ni sebagai role model sebenarnya. Kita ni sebagai role model untuk orang di luar sana. Budak-budak sekarang ni. Sekarang ni, yalah budak-budak semua nak jadi famous. Sebab dia nampak kita. Sebab ada role. Kita role ni. Role model untuk orang sana. Jadi nasihat saya ni kepada content creator dan bukan content creator lah, kepada influencer lah, yang pengaruh kepada luar sana. Bagi contoh terbaik kepada orang ramai. Kepada budak-budak. Kepada adik-adik kita sebenarnya. Adik-adik kita. Kita janganlah bagi negative thinking pada mereka ataupun benda-benda yang tak baik. Kalau boleh, nasihatkan pada adik-adik kita ni belajar dan cari ilmu sampai bila-bila. Betul? Untuk hampa semua. Atau Batu, dia sebut pasal influencer, Batu mungkin nasihat kepada mereka yang nak jadi influencer ni. Ya, betul-betul. Pada adik-adik baru-baru ni. Kepada hampa semua, yang penting belajar itu penting. Suka tak suka, tetap kena belajar, geng. Sebab apa? Ilmu tu penting, ilmu tu wajib. Dan jujur saya cakap, walaupun tak suka, kita tetap kena belajar. Dan aku sendiri, aku dulu memang tak suka belajar, tapi mau tak mau kena belajar juga sebab benda tu wajib. Sama macam kerja. Bila hang dah belajar, hang kerja, walaupun kerja tu hang tak suka, hang tetap kena kerja juga. Sebab hang nak jana ikam, hang nak kena dapat duit. Tu je. Baik. Okey, tuan semua. Jadi maksudnya kesimpulan dekat sini, bukan mudah untuk berjaya. Bukan mudah untuk jadi seorang influencer. Malah saya, macam mana? Saya maaf lah tuan-tuan semua kalau saya ni mungkin persepsi saya agak sedikit berbeza lah. Yang mana saya meletakkan perkataan influencer ni satu benda yang besar atau terma dia. Dan jangan simply lah untuk kita merasakan aku ni influencer kalau anda tak mampu untuk influence orang ke arah kebaikan. Apa guna kita mengatakan bahawa aku ni seorang pempengaruh jika kita tak mampu untuk nak pengaruhi orang benda yang betul. So, stop lah untuk gunakan perkataan influencer kalau anda bukan seorang influencer yang bagus kepada masyarakat. Tu saya punya point. Bagi saya lebih kekal lah dengan sekadar title content creator. Jangan nak tak dabik dada dengan influencer kalau influence anda tu tak ke arah kebaikan. Begitu. Dan saya rumuskan di sini bahawa untuk menjadi seorang content creator berjaya seperti mereka juga bukan jalan yang mudah. Satu proses yang panjang, memakan masa yang panjang, penuh dengan liku-likunya. Betul. Pernah jatuh, Ya. pernah, saya faham. Saya pun berada dalam dunia mereka, circle mereka. Saya faham ada influencer ataupun ada content creator yang kadang-kadang sampai ke tahap sakit. Tak ada duit, orang nampak mewah je. Orang nampak popular. Jutaan, ratusan ribu follower. Tapi kadang-kadang sakit teruk. Tak ada income. Bila kata tak ada job tepi masuk. Kerana mereka tak, makanya anda adik-adik semua kena faham yang bukan view yang tinggi itu menjamin income, tapi strategi yang mereka gunakan. Strategi untuk mendekati klien, strategi untuk mendapatkan review produk sebagainya dan macam-macam lah, macam-macam. Bukan hanya sekadar gelek dapat view. Ya, betul. Kan? Okey, tuan-tuan. So, thank you kerana Afiq Batu kena beri masa kepada kita dan memberi komen yang bernas. Orang kampung kita ni, tiga-tiga orang Kedah. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya, dalam segmen ataupun dalam podcast apa-apa saja Harian Metro. Setia bersama kami. InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.